Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. 弟兄姐妹，让我们来打开我们的圣经。 Kita akan membaca dari Ulangan pasal yang ke-6. 我们要读生命记第6章。 Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. 生命记第6章第4到第9节。 Pertama akan dibaca dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibaca dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念，然后用中文来念。 Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 生命记第6章第4到第9节，以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。 也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。 Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom. 弟兄姐妹平安。 Bapak Ibu, izinkan saya bertanya pada Bapak Ibu. 弟兄姐妹，请让我问大家， Berapa di antara Bapak Ibu yang fasih berbahasa Mandarin? 你们当中有很流利的讲中文的，请举手。 Fasih berbahasa Mandarin. Oke, ada 3.000 jiwa, puji Tuhan. 有3000个人，赞美主。 Siapa di sini yang made in Cungko Lai? 有没有从中国来的？ Oke. Siapa di sini yang masih generasi kedua atau generasi ketiga? 那这里有没有第2代或者第3代的？ Oke. Baik Bapak Ibu, sama kayak saya begitu ya. 那跟他一样， Saya generasi ketiga Bapak 他 Ibu Saudara. 是第3代， Kakek saya datang dari Fujian. 他爷爷是从福建来的， Saya adalah cucu dari anak pertama, istri keempat. Jadi nenek saya istri keempat. 他奶奶是第4个妻子， Papa saya anak pertama. 他爷爷的第4个妻子， Papa. 他爸爸是第1个孩子， Saya anak pertama. 他是第1个孩子。 Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini, diabaikan aja itu slide-nya, diabaikan aja. Saya nggak akan ngomong dari slide itu, biarin aja deh ya, abaikan aja. Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu perhatikan sekarang begini. 弟兄姐妹请注意， Kita ngaku kita orang keturunan Tionghoa. 我们承认自己是华人， Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya berapa banyak dari kita yang bisa berbahasa Mandarin? 但问题是我们当中有多少人会讲中文？ Saya nggak bisa. 我不会。 Dan kalau kemudian ditanya apakah saya mengerti budaya nenek moyang saya? 如果有人问我，有没有明白我们祖宗的文化？ Jawabannya sedikit. 答案是懂得一点点。 Jadi secara bloodline, secara garis keturunan, 所以按这个血统来说， saya orang Tionghoa keturunan, 我本是华裔， generasi ketiga. 第3代， Tapi saya tidak lagi berbahasa Mandarin, 但我不会再讲中文了， saya tidak memiliki dialek daerah, 也没有带那种地方口音， saya hanya mengerti sedikit budayanya. 只懂得一点点祖宗的文化。 Dan saat ini budaya yang paling akrab dengan saya adalah 而这个时候，跟我最接近的文化是 Kanpei. 干杯。 Bu mingpai ma? Mingpai Apakah ma? tidak mengerti? Apakah Jadi mengerti? budaya yang sekarang melekat sama saya adalah yang Kanpei. 现在只知道 Sisa 干 tinggal 杯， itu Bapak Ibu 只 Saudara. 剩下这个还知道。
Jadi apakah saya orang Tionghoa? 那我还算华人吗？ Jelas saya orang Tionghoa, Bapak Ibu. 我还是华人， Tapi saya tidak lagi bisa menyebut diri saya dengan bangga saya adalah orang Tionghoa. 但是我不会很自豪的说我是华人。 Bapak Ibu sadar gak bahwa itu yang akan terjadi dengan keturunan kita 那你们有没有醒悟到，我们的后代也会那样？ di dalam iman? 在信仰方面， Maksud saya begini, 我的意思是这样： jika kita tidak mewariskan apa yang secara esensial adalah iman Kristen, 如果我们没有把信仰上最基础的没有传承给下一代的人， maka kita hanya akan mewariskan casing Kristen. 那我们只传承给他们基督徒的那个所谓的外表而已。 Sama seperti saya sekarang, Bapak Ibu, 就像我现在 penampilan made in China, 外表是中国来的， sipit-sipit, 眼睛是细小的， putih-putih, 皮肤是白的， ada nama Mandarin, Xiang Xie, Xie 有 的谢谢。还有中文的姓名， Kadang-kadang ngomongnya masih Xie Shanghai. sedikit-sedikit ada mirip-mirip begitu. 还会一点点中文， Tapi itu casingnya doang, 但这只是外表而已， dalamnya enggak. 里面已经没有了。 Kalau kita tidak mewariskan iman dengan benar, 如果我们没有正确的传承信仰， maka generasi berikutnya 那么下一代的 hanya akan punya gereja, 他们剩下的只有教堂， hanya akan punya ritual, 只有宗教仪式， tapi nggak punya iman yang sesungguhnya. 但是没有真正的所谓信仰， Menyebut diri Kristen, 称自己为基督徒， tetapi tidak memahami kekristenan. 但是不明白什么叫基督 Mengaku 教， beragama Kristen, 说自己是宗教是基督教， tetapi tidak memiliki hubungan yang pribadi dengan Yesus. 但是跟主耶稣已经没有 So you have 关系了， Christianity 所以你们有基督教， without Christ. 但没有基督的基督教， You have church, 你们有教堂， but you don't have Christ within it. 但是没有基督在里面。 You claim yourself as a Christian, 你称自己为基督徒， but you are only ritual Christian. 但只是宗教仪式上的基督徒。 Jadi Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹， kita akan menghasilkan orang-orang Kristen Wiren, orang-orang Kristen dari luar. Dia kan orang Kristen made in China. Kita nih Wiren kalau kata dia. Sebuse. 我们将生产出一些外人的基督教。 Saya pernah ngobrol sama Chuan Tao. Kalau ingat ya 200 tahun yang lalu. 我曾经跟传道谈论过， Saya bilang 如果 sama 还记 dia, 得，我跟他说， Puse Chungkoren. saya orang Tiongkok。 Dia bilang, Puse, ini se-Wiren. Dia bilang bukan, kamu tuh orang luar。 Terus saya bilang, loh, saya bilang kakek saya datang dari Chungko. 我爷爷是从中国来的呢。 Dia bilang, enggak, kamu lahir di sini. 他说不是你在这里出生 Saya 的。 nggak bisa tolak dia punya klaim, Chuan Tao punya klaim, saya nggak bisa tolak. 那这个我也不能否认， Karena saya tidak lagi berbahasa 因 Mandarin. 为我也不会讲中 Saya 文， tidak lagi hidup di dalam budayanya. 没有活在中国的文化里面， Budaya yang paling lengket cuma Imlek doang. 还跟我贴近的只有春节而已。 Kita jadi orang Kristen Wiren, orang Kristen luar. 我们成为了外人的基督徒， Menyebut diri Kristen tetapi tidak memiliki iman yang sejati. 称自己是基督徒，但是没有真正的信仰。 Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara penting bagi kita untuk mewariskan iman kita kepada generasi berikutnya. 所以要把信仰传承给下一代是非常重要的。 Bagaimana cara kita mewariskan iman kita pada generasi berikutnya? 那我们如何把信仰传授给下一代呢？ Yang pertama Bapak Ibu Saudara, 第一 agar 点， kita bisa mewariskan iman kita pada generasi berikutnya, 让我们可以把信仰传承给下一代。 kita harus memiliki pondasi iman yang benar. 我们自己要拥有信仰的基石。 Firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 经文说：“以色列啊，你要听，耶和华是我们神，是独一的主。 Bahasa Mandarinya Bapak Ibu Saudara. ”他的中文， Shema Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. 他的原文希伯来语， Puas rasanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, dengar hai orang Israel.
Tapi diulangi 2 kali. Shema, Shema. Shema 反复2次，就是说听啊听啊， Hear ye, hear ye. Dengar, dengar. 你们要听，你们要听， Apa yang harus didengar sampai harus diulangi 2 kali? 是什么话要听，而且要反复这样提醒呢？ Yang harus didengar adalah fakta bahwa Allah yang kita sembah, bahwa kita menyembah Yehova, 要听的就是我们要敬拜耶和华这个事实， dan bahwa dia hanya satu. 而且他是独一的， Dan karena dia hanya satu, 因为他是独一的， maka kita harus terfokus kepadanya. 所以我们要集中在他身上。 Hidup iman kita harus diawali dengan Allah, 我们的信仰起初要以神开始， dan hidup iman kita harus berakhir dengan Allah. 而且也以神为终结。 So you must start your spiritual journey with God, 所以我们的灵性的旅途的开始要以神开始， and it ends up with God. 然后直到结束，终结也是神。 Allah lah yang menjadi pusat dari segala aspek kehidupanmu. 上帝要成为我们生活所有方面的焦点。 Apa inti hukum Taurat? 律法的中心是什么？ Apa intinya Bapak Ibu Saudara? 律法的核心是什么？ Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. 你们要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，并且爱人如己。 Seluruh kitab suci 整个圣经 bisa disimpulkan 可以这样归纳起来， dengan perintah kasih ini. 可以总结用 Tapi 这 Bapak Ibu Saudara 个命令。 Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 6, 但是如果我们看《生命记》第6章， perintah untuk mengasihi dimulai dengan kalimat Shema, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. 这个命令的开始是以色列啊，你要听耶和华我们的神是独一的主。 Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, 也就是说， yes you have to love God. 你们要爱主， Tapi kau harus tahu Tuhan Dan seperti se- apa yang kau cintai. 你们要知道什么样的主， Hanya ada satu Tuhan. 只有独一的主， Ini yang menjadi pondasi hidupmu. 这就是我们生命的基础。 Fakta bahwa hanya ada satu Tuhan inilah 这个唯一的独一的神这个事实， yang menjadi dasar dari iman Kristenmu. 为我们基督教信仰的基础。 Itu sebabnya kau harus fokus pada Tuhan ini. 所以我们焦点要在神身上。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 弟兄姐妹， menjadikan Allah sebagai fokus dari kehidupan kita itu sangat penting. 把上帝成为我们生命中的焦点，这是非常重要。 Sebab ketika kita gagal menjadikan Allah sebagai fokus kita, Ini- maka Bapak Ibu Saudara yang lain akan menjadi begitu kuat menarik diri kita. 因为如果我们没有把上帝作为我们的焦点，那其他的会吸引我们。 Sekarang mari sama-sama angkat jari telunjuknya begini Bapak. 现在请每个人要伸出他的手，这样 Ayo, yuk jari telunjuknya ke depan semua. 手指要这样提起来， Fokus, lihatin itu jari telunjuk, fokus. 把这个手指成为你们视力的焦点， Terus perhatiin jari 集 telunjuknya, 中 terus. 集中在这个手指上， Oke, fix sama jari telunjuk. Fix. 集中注 Oke, 意。 nah sekarang ketika Bapak Ibu fix sama jari telunjuk, 现在当你们集中注意都在这个手指上 di 的时候， sekelilingnya jelas atau buram? 其他的东西在周围的会模糊还是清楚？ Di sekelilingnya jelas atau buram? Hah? Buram. 会变成模糊。 Ketika Bapak Ibu fokus pada Allah, 当你们集中注意在上帝身上， segala sesuatu di sekelilingnya jadi buram. 我们其他的东西都变得模糊， Daya tarik dunia jadi buram. 世界的吸引力变成模 Kedagingan 糊， jadi buram. 然后我们的这些肉体的情欲也 Pergumulan 变成 jadi 模糊， buram. 我们的挣扎也变成模糊。 Yang jelas cuma Allah. 唯有上帝最清楚。 Sekarang sama-sama angkat lagi yuk. 现在再一次再提起 Sama-sama 来 angkat，lagi. Sekarang jangan liatin jarinya. 现在
不要集中在手指头上， Abaikan jarinya. 你要忽略这个手 Terserah mau 指， lihat ke kanan atau ke kiri, terserah. 随便 Abaikan 你们 jarinya. 要看左边还是右边。 Apa yang Bapak Ibu lihat? 那你们看到什么？ Apapun selain jarinya. Betul? 看到了其他东西，除非是手指头了。 Walaupun betul. ada jarinya di depan mata, 虽然手指头摆在你面前， tapi ketika Bapak Ibu tidak fokus pada jarinya, 但是如果我们没有集中注意在这手指 segala 头上， sesuatu di sekelilingnya jadi jelas kecuali jarinya. 其他的东西都变得清楚，除非这个手指头就变得模糊了。 Ketika kita tidak fokus pada Allah, 当我们没有集中注意在上帝身上， segala sesuatu yang lain jadi begitu jelas. 其他的东西好像看起来很清楚了。 Kedagingan jadi jelas. 我们肉体的情欲 Daya 变得 tarik 清楚， dunia jadi jelas. 世界的吸引很清楚 Apa，yang memancing ambisi kita jadi jelas. 勾起我们的野心也很清 Penderitaan 楚， kita jadi jelas. 我们的痛苦变得很清楚， Semuanya jadi jelas kecuali Allah. 一切都很清楚，除非我们看上帝看不清楚了。 Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya penting sekali 弟兄姐妹，所以这个很重要， untuk terfokus pada yang satu itu. 要集中在这一个， Terfokus hanya pada Allah. 唯有对上帝集中。 Nah Bapak Ibu Saudara, ketika orang terfokus hanya pada Allah, 那如果一个人焦点只在上帝身上， maka dia dipanggil untuk yang kedua Bapak Ibu Saudara. 他被召要做第二点， Dia harus mencurahkan segalanya untuk Allah. 他要把全部都付出给上帝。 Jadi untuk bisa mewariskan iman kita kepada generasi berikutnya, 所以为了可以传承信仰给下一代， pertama kita harus mempunyai pondasi yang benar, yaitu fokus pada Allah. 首先我们要有正确的基础，即使那就是集中注意在上帝身上。 Yang kedua kita harus mencurahkan segalanya kepada Allah. 第二点要把全部都付出给上帝。 Firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. 因为经文有说，以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。 Kata hati berasal dari bahasa Ibrani lev atau levab. 尽心这里的心是从希伯来文原文是 levav， Kata levab mengandung pengertian perasaan, emotion. 这个 levav 含有这个情绪的意思。 So levab is the seat of your emotion. levav 是Tahta dari perasaanmu. 情绪的宝座。 Jadi ketika kita dipanggil untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, 所以当我们被召要爱尽心爱主， itu artinya kita dipanggil untuk mengasihi Allah dengan ugal-ugalan. 那就是我们要全然的要爱主， Segenap hati, segenap jiwa. 全心全性， You pour out your feeling only for Him. 把整个情绪都交在他身上。 Hatimu bersuka cita ketika ngelihat Dia. 你看到他就感到非常 Sama 的喜悦， ketika kita masih pacaran Bapak Ibu Saudara. 就像我们还谈恋爱的时候， Seharian kerja di kantor setengah mati capeknya. 一整天在办公室里工作很累了， Keluar dari kantor rasanya lemah, lesu, letih, tidak berdaya. 从办公室出来很劳苦负担重担， Tapi begitu kita ngelihat pasangan kita, ketika kita ngelihat kekasih kita, kita langsung berubah. 但是当我们看到我们的爱人，我们就非常高兴， Wah, kita jatuh cinta ugal-ugalan Bapak Ibu Saudara. 我们就这样全然的爱， Nah itu yang Tuhan mau. 那就是上帝所要 Kita 的。 dipanggil untuk mengasihi Allah dengan totalitas perasaan kita. 我们被造要凭我们的全 Kata 诚信爱 jiwa 他， berasal dari kata nefesh. 尽性这个性从原文是 nefesh，nefesh Nefesh artinya the 意思 seat 是 of your soul. 是我们灵魂的宝座。 Dan di dalam tradisi Ibrani Bapak Ibu Saudara, soul is the whole totality of your whole existence. 那在希伯来的文化里面，灵魂就是我们整个人的所在， Seluruh keberadaanmu, 我们整个 nafasmu. 我们的呼吸。 Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipanggil untuk mengasihi Allah dengan segenap jiwa, artinya kita harus mencurahkan seluruh eksistensi kita, keberadaan kita hanya buat Dia. 所以，当我们被召要尽性
爱上帝，那我们要以我们的整个存在来爱他。 Ini paling tepat digambarkan dengan suami istri yang lagi ngobrol sementara suaminya lagi baca koran. Atau lagi nonton TV, sepak bola. 这个图像好像一对夫妇正在谈论，丈夫正在看电视或者看报纸， Suaminya nonton bola. 她丈夫看足球比赛在电视上， Istrinya ngomong, 她太太说 "Pa, 老公， anak kita nilainya E semua loh." 我们的 Oh 孩 iya, 子 iya, 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 iya. 我们的孩子分数都是 A。 Pa, beras habis loh, Pa. 老公，那个大米没有了， Oh, beras habis. Iya, 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 哦， iya. 大米没有了，好了，知道了。 Pertanyaannya, suaminya ada di mana? 那问题是她丈夫在 Suaminya 哪 ada di 里？ mana? 她丈夫在哪里？ Ada di situ, Bapak Ibu Saudara. 在那里， Ada di situ. 有在那里。 Tapi pertanyaannya, dia ada atau tidak ada? 但问题是，他有没有真正在那里？ Dia ada antara ada dan tiada. Secara fisik dia ada, but his total existence is never there. 他身体上在那边，但是他灵魂精神上好像不在那边了。 Bukan begitu caranya mengasihi Allah. Bukan itu yang Tuhan mau. 这是上帝所不要的这种 Jadi ketika 爱。 kita berada di gereja, Tuhan mau supaya seluruh perasaan kita ada di gereja. 当我们来教会的时候，上帝要我们全人都在教堂里 Ketika。kita berada di rumah, Tuhan mau agar seluruh perasaan kita ada untuk Tuhan, walaupun kita sedang berada di rumah. 当我们在家里的时候，上帝要我们的整个生命也要归他。 Allah yang cemburu tidak akan pernah membiarkan ada selingkuhan iman di dalam hidup kita. 上帝不要我们有另外的神。 Yang terakhir Allah mau agar kita mengasihi dia dengan seluruh kekuatan kita. 最后，他要我们全力的爱 Kata 他。 kekuatan berasal dari kata meot. 力在这里的原文是 meot。 Meot artinya bukan cuma kekuatan tetapi seluruh sumber dayamu. meot 其实它本意不只是力量而已，而是我们所有的资源。 Jadi mengasihi Tuhan itu bukan cuma dengan kekuatanmu tetapi dengan seluruh sumber dayamu. 所以不但用我们的力量，但用我们所有的资源来爱上帝。 Uangmu untuk Tuhan, 我们的钱给上帝， Pajeromu untuk Tuhan, 我们的汽车给上帝， Alphardmu untuk Tuhan, 我们的那个丰田阿尔法也归上帝， BM-mu untuk Tuhan, 我们的 BMW 也归上帝， rumahmu punya Tuhan, 我们的房子也是属于上帝， semuanya punya Tuhan. 所有都属于上帝。 Itu arti dari mengasihi Allah dengan segenap meotmu. 这就是我们尽力爱主的意思。 Nah kalau udah kayak begini Bapak Ibu 那 Saudara, 如果已经这样了， nggak ada sisa buat kita. 那我们就没有剩下什么了。 Kenapa begitu? 为什么这样？ Karena memang setelah kita ditebus oleh darah anak domba Allah, 因为我们被上帝的羔羊基督被赎以后， hidup kita bukan milik kita lagi. 我们的生命不再是我们自己的， Segala yang ada pada kita 我们所拥有的一切 tidak lebih daripada titipan atau pemberian dari Allah. 都是上帝所赐给我们， Bapak Ibu Saudara, ketika saya berada di seminari, 所托给我们。那 rektor kami, Pendeta Dr. Peter Wongso, 我在神学院里面的一位院长黄彼得， dia berkata begini, 他常这样说过： kita tidak punya hak untuk tertawa, 我们没有权利来笑， tidak punya hak untuk menangis, 没有权利来哭， tidak punya hak untuk bahagia, 没有权利来幸福， tidak punya hak untuk tidak bahagia. 没有权利不幸福。 Kita tidak punya hak untuk A. Untuk apa？ A. 哦，没 Don't 有 mind 权 it, 利。 don't mind it. Kita tidak punya hak untuk A, tidak punya hak juga untuk A aksen. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. So the 对 question is, 对任何事情 what 没 is 有 our 权 right? 利。那我们自己有什么权利？ jadi apa hak kita? 有什么权利呢？ Seorang hamba tidak punya hak. 一位仆人是没有权利的。 Ini yang seharusnya kita pegang dalam kekristenan kita. 这就是我们所应该掌握好的。 Banyak dari kita yang datang ke gereja tidak menggunakan Yesus tidak lebih daripada mesin ATM.
很多人来到教会，把耶稣当作是提款机一 Datang 样 ke，gereja hanya untuk masukin kartu ATM lalu pencet-pencet nomor keluar apa yang kita mau. 来教会好像来到提款机面前，插入我们的卡，然后按一些 Kita 按钮， menggunakan Yesus 提出我们所 untuk 要的。 kepentingan kita pribadi. 我们利用耶稣来为我们的利益。 Kekristenan adalah alat untuk mendapatkan kebahagiaan. 基督教成为了我们得到幸福的工具。 Kekristenan, Yesus adalah alat untuk mendapatkan kesembuhan. 耶稣只是我们得到医治的工具而 Lu 已。 lupa 我们忘记了， bahwa Yesus itu Allah. 耶稣是上帝， Kau itu hambanya. 我们是他的仆人， Posisi kita tidak pernah equal. 我们永远跟耶稣不会平等 Kita 的， tidak bisa menggunakan dia untuk kepentingan kita. 我们也不会利用他来为我们自己 Dia yang 做利益。 menggunakan kita untuk kepentingannya. 他会用我们来做，为他而做。 Jadi Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹， kalau kita dipanggil untuk mengasihi dia, untuk memberikan seluruh totalitas kita, 如果我们被召要尽心尽力爱他， itu artinya memang kita diingatkan bahwa kita nggak punya hak apa-apa. 那我们其实是被提醒，我们是没有任何 Dalam 权利。 rumah tangga ini baik. 在家庭里面，这是好的。 Kenapa Bapak Ibu Saudara? 为什么？ Karena rumah tangga berantakan gara-gara istri egois, suami egois, anak egois. 家庭会变得乱七八糟，因为每个人都是自私的， Semua merasa saya punya hak untuk bahagia. 每个人认为我自己有权利来过 Semua 幸 merasa 福， punya hak bahwa saya harus dapat sesuatu. 每个人都想自己得到什么。 Sekarang Pak coba ya, Bapak kepelin tangan. Ngepel. Lalu kemudian saya mau kasih Alkitab, bisa ambil? 那我握拳，那他交给我圣经，我会领到吗？ Nggak bisa Pak. 我不会拿， Satu-satunya cara Bapak bisa terima ini Alkitab adalah dengan buka tangan. 除非我放松手。 Jadi Bapak Ibu Saudara kita nggak bisa ya berfungsi dengan baik di rumah kalau kita terus menggenggam ego kita. 所以我们在家庭里面也不会正常的起作用。如果我们一直握 Terus 住我们 menggenggam 的手， kita punya hak. 握住我们自己的权利。 Kalau kita ingin rumah tangga kita baik, 如果我们要我们的家庭变得 kita 好， ingin mewariskan iman. 要传承我们的信仰， Mau nggak mau, suka nggak suka, 那不得不 lepaskan egonya. 要放下我们的 Dengan cara 自我中心。那有什么办法呢？ Memberikan seluruh totalitas diri kita kepada Allah. 要把我们全然都归给上帝。 Kalau udah begini kita siap buat poin yang ketiga. 那如果我们已经这样做了，那我们就可以进入第三点。 Kita fokus pada Allah, 我们集中注意在上帝身上， kita memberikan seluruh diri kita kepada 我 Allah. 们把全身都交给上帝。 Lalu kemudian kita mentransferkan keyakinan ini kepada anak kita. 最后，我们要把我们的信仰传授给我们的孩子。 Anak tidak belajar tentang iman dari kelas. 孩子不会从教堂，从那个课堂里面学习信仰， Anak tidak belajar tentang iman dari perkataanmu. 也不会从我们的话语来学习信仰。 Anak belajar tentang iman dari apa yang kau lakukan. 他们学习信仰是从我们的行为。 Itu sebabnya Alkitab berkata, kau ajarkan imanmu secara terus-menerus ketika kau duduk, ketika kau berdiri, ketika kau berjalan. 所以圣经教导我们，你要教导信仰给你的孩子，当你坐下，当你起立。 Jadi dengan kata lain segala sesuatu yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara harus kita lakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus menunjukkan iman. 所以凡是我们所作所为，都要体现出我们的信仰。 Duduk, berdiri, berjalan. Itu perkara yang sederhana dan harian. 坐下、起立、行走，那是每天会做 Tapi 的。 bahkan dari yang sederhana dan harian itu, Bapak Ibu Saudara, kita menunjukkan iman kita. 但是就通过这些每天平凡的行为，我们就体现出我们 Karena 的信 iman 仰。 itu Bapak Ibu Saudara diwariskan, bukan diajarkan. 因为信仰是传承的，不是 Tidak 教 berarti 导 bahwa 的。 kita tidak harus mengajarkan Alkitab atau mengajarkan doktrin, bukan begitu maksudnya. 意思也并不是我们就不需要来教导圣经了， Tetap harus diajarin Bapak Ibu. 还是要教他们。 Tapi anak belajar lebih keras dari apa yang dia lihat, bukan dari apa yang dia dengar.
但是孩子倾向于通过他们所看到的我们的行为来学习的。 Bapak Ibu Saudara, saya punya papa, 弟兄姐妹，我的爸爸 itu hobi bangun pagi. 他是喜欢早起， Hobi bangun pagi. Tiap bangun pagi, 每次早上起来 dia cuci piring. 他洗盘， Nah, waktu dia Siwa. cuci piring, pasti bunyi. 他洗盘的时候就有声音， Ting, tang, klontang. Pasti bunyi Bapak Ibu Saudara. 肯定会出声音。 Saya tuh sebel kalau udah bunyi, karena tidur saya terganggu. 我一听到这个声音就感到很烦，因为我的睡觉受影响。 Saya bilang sama diri saya sendiri, 我对自己说， nanti kalau gue udah berkeluarga, 等我成家以后， gue kagak bakal cuci piring pagi-pagi. 我早上永远不会洗盘洗碗， Kagak bakalan. 我永远不会。 Setelah saya menikah, 那我结婚以后， bulan madu malam pertama, 度蜜月第一个晚上， bangun pagi, 早上起来， tindakan pertama saya, 我第一个事情所做的 cuci piring. 洗盘， Sampai hari ini cuci piring kalau bangun pagi. 到今天都洗盘。 Gak peduli. Saya betapa sebelnya ngeliat tindakan papa saya cuci piring. 不管我对我爸爸多烦， Tapi karena itu yang saya lihat setiap hari. 因为我每天以前这 Itu 样 yang saya 看的， lakukan. Itu yang saya lakukan. 所以现在就是成为我做的。 Satu hari papa saya bilang begini sama saya. 有一天我爸爸跟我说 Jimmy, ：“Jimmy， mana menang? Kalau diadu ayam jago atau ayam kate? 哪一个会赢？如果有两种鸡要让他们斗，哪一个赢？ Mana jago? Ayam jago dong, pasti menang. Betul ya? Ayam kate kecil. 有 Ayam 小的 hias. 鸡和 Ayam 小的鸡 jago, 就会输， ayam petarung. Saya bilang 斗 sama 的 papa 鸡 saya, 会赢。我跟爸爸说， pasti menang ayam jago pak. 肯定是那种大的鸡会赢。 Coba ambil dulu ayam jagonya, aduin sama ayam kate, kata papa saya. 然后我 Lalu 爸爸 kemudian 让我拿 saya aduin gitu ya. Saya aduin. 这两种鸡斗起来。 Itu ayam kate Bapak Ibu Saudara ngelawan ayam jago dengan berani. 那小的鸡反而是会打那个 Itu ayam jago lompat tinggi dia hajar ayam kate. Wah, 那个矮的鸡，有一 wah 种鸡 berdarah-darah tuh ayam kate Bapak Ibu Saudara. 反而是 Saya bilang, Pak mati Pak ayam katenya Pak. 出我意料的。 Lalu kemudian papa saya bilang, belum jangan dipisahin dulu. Lihat kakinya kata papa saya. Lihat kakinya. 我爸爸让我看他们的脚，鸡的 Bapak Ibu 脚。 Saudara pada waktu saya lihat kakinya, itu ayam kate dihajar sama ayam jago, nggak mundur sedikit pun, nggak mundur sedikit pun. Enggak. 那个矮的鸡一次也没有退步， Dia bahkan malah nunjukin, wah dia malah busungkan dada, dia lebih berani. 还是会很勇敢的去面对那个大的鸡。 Begitu saya ngerti, 这样我就明白， papa saya bilang pisahin Jim ayam katenya. Setelah saya pisahin, papa saya pegang kepala saya. Dia Wow. bilang, Jimmy, 分开那两只鸡，然后我爸爸跟我说， ayam kate tidak menyerah. Ayam kate tidak menyerah. 那个矮的鸡永远不投降， Good lesson, right? 是不是是个很好的教训？ Tapi seberapa jauh ajaran itu melekat di pikiran saya? 那个这个教训，记在我 Bapak Ibu 脑 Saudara, 海中 ajaran 一直。 itu melekat dalam pikiran saya ketika saya lihat papa saya sendiri. Pergi pagi, pulang sore. Pergi dengan baju yang sangat rapi. Disetrika begitu licin. Pulang begitu kotor. 我看我爸爸的工作也是这样，早上很整齐的衣服回家 Pergi 的时 begitu 候， wangi, pulang begitu bau. 上班的时候很香，但是回来的时候很臭。 Dia cuma SDTT, bukan sekolah di Tritunggal, bukan Bapak Ibu Saudara. Dia SDTT, sekolah dasar tidak tamat. 我爸爸是小学没有毕业的， Dia bukan orang berpendidikan. 他不是那种很 Jadi 有 untuk 文化的。 membiayai keluarga Bapak Ibu Saudara, dia harus menggunakan tenaganya. 为了喂养他的家，他要用他的力量。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， dia tidak beruntung. 他不是很幸运， Dan dia tahu dia tidak beruntung. 他也自己也明白， Yang dia lakukan adalah dia bekerja keras, banting tulang Bapak Ibu Saudara. 他所做的就是努力 Dan 工 itu 作， dia tunjukkan pada anak-anaknya.
而这些是他给他的孩子们看的。 Sampai hari ini di kampung kami, 直到今日，在我们的 orang 家乡里， kampung pasti bilang begini, 我们家乡的人会这样对我们 anak-anaknya 说 Kolukas semuanya pekerja keras. ：“你爸爸的孩子都是做工很努力的。 Saya belajar dari apa yang saya lihat. 我是通过我所看到的学习， Anak Bapak Ibu belajar dari iman yang Bapak Ibu tunjukkan. 你们的孩子们也从你们身上学习 Kalau 他 kau 信 tidak 仰。 tunjukkan iman bahwa kau fokus pada Yesus, anak-anakmu nggak akan fokus pada Yesus. 如果你没有集中在耶稣身上，你的孩子也一定不会 Kalau 集 kau 中在 tidak 耶稣 mengasihi 身上。 Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, anak-anakmu juga tidak akan mengasihi Yesus sedemikian. 如果你没有尽心、尽性、尽力爱耶稣，你的孩子也不可能会尽心、 Bukan 尽性、尽 apa 力爱 yang lu 主。 ajarin yang penting. 不是你通过你的口所教 Yang 的 lu 重要， tunjukin itu yang penting. 而更重要的是你所给他们看的。 Karena kita mentransferkan iman dengan cara menghidupi iman di depan mereka. 因为我们传承信仰的方法是通过我们的体现出这个信仰来教导他们的。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam 所 Tuhan, 以弟兄姐妹们， bagaimana kita mentransfer, bagaimana kita melayani generasi berikutnya. 我们如何服侍下一代的人？ Layani diri sendiri dulu. 先服侍自己， Pastikan diri kita hanya terfokus pada Yesus. 要确保自己先把注意力集中在耶 Pastikan 稣 bahwa 身上， kita betul-betul mengasihi Dia dengan totalitas diri kita. 要确保我们全然的爱他， Baru kemudian ajari anak-anak kita tentang iman 然后我们才教我们的孩子信仰， sambil menunjukkan teladan. 而且也给他们榜样。 That is the only way. 这就是你们的义务 Kita。tunduk kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。